Kira jam 12 tengah hari tadi, dua helikopter dipercayai bertembung di udara di kawasan Taman Melawati, Ampang, Selangor. Pada 8 November 2020, sebuah helikopter terhempas di kawasan padang berhampiran sebuah sekolah di Taman Melawati. Sekurang-kurangnya 2 dilaporkan maut dalam nahas berkenaan yang dipercayai berlaku pada 11 pagi itu. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Issa mengesahkan kejadian itu. Helikopter itu dipercayai sedang membuat ujian penerbangan dari Subang ke Genting Sempah. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berkata pihaknya menerima panggilan kejadian pada 11.46 pagi. Berdasarkan maklumat awal, kemalangan membabitkan 2 helikopter. Terdapat 4 mangsa termasuk seorang wanita. 2 mangsa lelaki tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia. 2 mangsa yang selamat pula selepas membuat pendaratan cemas di kawasan sekolah. Kedua-dua helikopter berkenaan dari syarikat sama, Maheli Club. Tidak lama selepas itu, pihak polis telah mengenal pasti identiti 4 mangsa yang terbabit, iaitu mangsa yang maut adalah jurulatih penerbangan iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Sabri Baharun berusia 56 tahun, bekas pegawai kanan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Seorang lagi mangsa yang maut adalah pelatih juruterbang iaitu Muhammad Irfan Muhammad Rawi berusia 41 tahun. Manakala helikopter yang mendarat cemas dipandu Datuk Ahmad Jauhari Yahya berusia 66 tahun bersama Tan Chai Yan berusia 56 tahun. Kedua-duanya hanya cedera ringan. Difahamkan Ahmad Jauhari adalah bekas Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines Berhad Mas. Siasatan polis setakat ini memfokuskan kepada punca kematian. Punca kemalangan membabitkan 2 helikopter akan dijalankan Jabatan Penerbangan Awam DCA. Abang sulung kepada arwah Muhammad Irfan Fikri berkata keluarga mengenal pasti tangan dan jam dipakai adiknya melalui gambar tular di WhatsApp. Arwah juga dilaporkan kerap terbang, menjangkau seminggu sekali. Penerbangan ini sebagai hobi arwah sahaja. Pekerjaan tetapnya sebagai ahli perniagaan. Selain itu, helikopter biru yang diterbangkan arwah antara yang kerap dan menjadi kegemarannya. Menurut beberapa orang saksi, ada yang nampak helikopter merah melanggar belakang helikopter biru. Saksi mengakui sebelum kejadian, mereka turut mendengar bunyi di udara dan menyangkakan helikopter milik Polis Diraja Malaysia PDRM yang melakukan tinjauan. Akibat pelanggaran itu, bahagian belakang helikopter biru patah dan merah pula berhenti. Kemudian helikopter biru menjunam ke bawah dan saksi mendengar bunyi dentuman kuat. Manakala helikopter merah meneruskan perjalanan dan mendarat di kawasan sekolah yang terletak berhampiran. Bangkai helikopter itu dihantar ke Systematic Aviation Services SAS Subang untuk siasatan. Ia diangkat menggunakan sebuah kren kira-kira 5.30 hari yang sama kejadian ini berlaku. Dalam pada itu, pihak polis juga sudah merakam keterangan Datuk Ahmad Jauhari Yahya dan rakannya Tan Chian Yan di lokasi kejadian dan kedua-duanya dihantar ke Hospital Ampang untuk rawatan lanjut. Lebih malang, kedua-dua helikopter jenis pesawat ringan itu tidak mempunyai kotak hitam. Kotak hitam hanya terdapat pada jenis helikopter yang saiznya lebih besar dan berat. Sementara itu, waris mangsa nahas helikopter yang hadir di bilik jenazah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz tidak dibenarkan membuat pengecaman mayat berikutan terikat dengan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Keluarga mangsa hadir jam 4.40 petang 8 November selepas jenazah yang dibawa menggunakan trak polis tiba di hospital berkenaan pada 4.23 petang. Ahli keluarga mangsa hanya dibenarkan masuk ke bilik jenazah berkenaan namun tidak dibenarkan melakukan proses pengecaman. Ahli keluarga diberitahu untuk menunggu keputusan COVID-19 terlebih dahulu dan selepas itu baru proses bedah siasat diteruskan. Proses bedah siasat diketuai Profesor Dr. Faridah Muhammad Nur, Jabatan Patologi HCTM. Bedah siasat mula dilakukan ke atas Komander Muhammad Sabri Baharun dan kemudiannya diikuti oleh Muhammad Irfan Fikri Muhammad Rawi. Bedah siasat pertama selesai pada jam 11 pagi, manakala bedah siasat mangsa kedua selesai pada 1 tengah hari. Kedua-dua jenazah diserahkan kepada waris masing-masing untuk dikebumikan.
Jenazah Komander Muhammad Sabri Baharun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatus Sakinah Batu Cave pada 2.30 petang pada 9 November 2020. Allahyarham Muhammad Sabri dibawa dari Masjid Khalid Al-Walid di Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur tiba di perkarangan tanah perkuburan pada jam 2.10 petang. Kira-kira 20 ahli keluarga dan kenalan dibenarkan hadir menziarahi jenazah. Suasana pilu menyelubungi kawasan perkuburan ketika jenazah diturunkan ke liang lahat. Turut kelihatan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia, Jeneral Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani. Talqin dibacakan Pegawai Staf Satu Agama Markas TLDM, Lieutenant Colonel Abdul Jabbar Yusof. Allahyarham Muhammad Sabri yang tidak berkahwin itu adalah anak kedua daripada 6 beradik dan tinggal bersama ibunya yang berusia 75 tahun. Sudah 14 tahun arwah menjaga ibunya. Arwah juga seorang yang aktif dalam penerbangan. Sementara itu, Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia, Jeneral Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani berkata, Allahyarham Muhammad Sabri adalah seorang juruterbang yang profesional. Arwah memiliki peringkat penerbangan yang tinggi walaupun sudah meninggalkan TLDM kira-kira 10 tahun yang lalu dan beliau sangat mengambil berat hal-hal berkaitan penerbangan di TLDM. Manakala jenazah Allahyarham Muhammad Irfan telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam USJ 22, Subang Jaya kira-kira pukul 5.15 petang 9 November 2020. Jenazah telah dibawa ke Surau Al-Ikhwan PUJ 2 Taman Puncak Jalil kira-kira pukul 2.35 petang untuk disolatkan selepas selesai bedah siasat yang dilakukan di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Kira-kira 100 ahli keluarga dan kenalan Allahyarham hadir untuk menyolatkan jenazah yang dilakukan sebanyak 4 sesi bagi mematuhi syarat prosedur operasi standard SOP. Muhammad Irfan Fikri meninggalkan seorang balu dan 5 cahaya mata berusia 3 hingga 17 tahun. Semoga Allahyarham Komander Muhammad Sabri Baharun dan Allahyarham Muhammad Irfan Fikri diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. My God, my God, my God! Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.